dicemari. Masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah? Semarak terus berusaha, pastinya ia akan berjaya. Siang malam, alunan suara burung turun menyanyi, zikir tidak henti, lunak di ukir seni, halus menghiasi pesada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, luruskan rentak safnya, riuh rendang basah lidah, dalam wahyu mewangi. Yang dicemari, masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah? Semarak terus berusaha, pastinya ia akan berjaya.
cemari, masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah. Semarak terus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi wawancara yang bertajuk Guru Cemerlang Rahsia di Sebalik Gelaran Ikon STEM. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Sebelum kita mulakan wawancara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Yang berbahagia Dr. Anis Diana binti Halim, Pensyarah khusus KPG 3013 Kumpulan B Insan Guru Profesional Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang kita raikan Cikgu Suhana binti Zainuddin, Guru Cemerlang atau lebih dikenali sebagai Ikon STEM. Rakan-rakan dan hadirin yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, sebelum kita teruskan wawancara kita pada pagi ini, saya memperkenalkan diri dulu. Dua moderator kita pada pagi ini iaitu saya, Hasrida Yanti binti Usman atau lebih manja dipanggil Hasrida, dan juga rakan saya, Puteri Nabila Balkis binti Muhammad Yunus, juga boleh dipanggil Balkis, merupakan moderator wawancara kita pada pagi ini. Sesi wawancara kita pada pagi ini kita lebih santai sebab kita nak memberi peluang kepada kita semua untuk menyelami pengalaman dan juga perjalanan seorang pendidik hebat iaitu Cikgu Suhana yang telah menonjol dalam bidang STEM. Okay, baik Cikgu, jadi saya tak nak membuang masa, rasanya Cikgu Suhana pun dah tak sabar nak kongsi pengalaman. Bolehkah saya terus tanya kepada soalan yang pertama Cikgu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hasrida Yanti. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay. Sekarang ni saya punya kamera dah tak boleh buka pula. Kalau bagi saya masa untuk saya restart balik boleh tak? Sebab tadi dah okey kan? Saya dah off, dia dah tak boleh dah pula. Boleh tak? Boleh Cikgu, boleh. Tak best pula tak nampak muka kan? Saya keluar sekejap dan saya akan masuk balik sekejap je. Boleh Cikgu. Okay, sebentar.
Assalamualaikum. Dah boleh dengar tak? Okey, video pun dah nampak kan ke? Okey. Boleh kita sambung balik tadi Hasridayanti. Okey, saya sambung Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator pada hari ini, Hasridayanti. Yang saya hormati Dr. Anis selaku pensyarah bagi kursus insan guru profesional di UPSI, serta adik-adik yang saya hormati, dan saya sangat berbesar hatilah hari ini sebenarnya dapat bersama adik-adik sebab saya pernah berada dalam situasi adik sekarang ni. Cuma cara kita berbeza lah. Dulu tak ada online ni kan. So belajar degree pendidikan tu kita je lah dengan kawan-kawan, dengan bersyarah. Sekarang ni adik bertuah lah. Adik dah boleh pergi lebih luas. Pandangan adik menjadi lebih luas lah. So kita boleh teruskan. InsyaAllah. Maaf atas kesilapan teknikal sebentar tadi. Okay, cikgu maaf, saya pun ada masalah teknikal. Okay, mic not working pula. Itulah saya punya tiba-tiba not working. Okay, jadi kita teruskan untuk soalan pertama. Rasa cikgu pun dah tak sabar nak kongsi pengalaman cikgu. Rasa cikgu dah lama kan cikgu kan? Dalam bidang STEM ni. Jadi cikgu pun agaknya dah lama. Jadi bolehkah cikgu kongsikan latar belakang cikgu sedikit dan juga kongsikan laluan untuk menjadi ikon STEM macam cikgu ni. Macam sekarang pun bila kita tengok anugerah cikgu pun banyak, bila kita tengok senarai pun tak muat untuk kita orang buat ayat hebahan tu, tak muat dah. So kita paksa kurangkan ayat hebahan tu. Jadi dipersilakan cikgu. Okey, adik-adik, seperti yang dah nampak dalam iklan lah, dalam poster nama saya Suhana Zainuddin. Saya mempunyai latar belakang Bachelor Sains dengan pendidikan biologi dan saya mendapat ijazah sarjana muda daripada Universiti Putra Malaysia, UPM. Okay. Dan seterusnya pada usia 23 tahun lah kita batch yang matrix setahun. Saya antara first batch matrix setahun yang kita kena ambil fizik, kimia, bio untuk setahun tu, struggle lah juga. Okay, kemudian kita batch-batch saya ni semua habis belajar untuk cikgu pada umur 23 tahun dan kita posting pada tahun yang sama pada masa itu dan saya telah mendapat posting di Melaka, negeri sendiri, di SMK Kelebang Besar. Ada tak ada adik sini yang daripada SMK Kelebang Besar Melaka. Kemudian setelah 3 tahun di sana saya pindah ke SMK Lubuk Cina, di situ sekolah Nur Aini dan kemudian saya cuti belajar setelah 8 tahun dalam servis. Saya cuti belajar dan mendapat HLP untuk master dan saya menyambung pendidikan dalam master sarjana pendidikan sains. Sarjana pendidikan sains di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kemudian saya habis belajar dalam tempoh 2 tahun yang ditetapkan, alhamdulillah dapat baby, dapat master dan saya reposting ke SMK Ghaffar Babur. Okey, di sini setelah saya habis pembelajaran master, saya masuk ke Ghaffar Babur, view saya sebagai seorang guru dah upgrade. Okey, dia dah upgrade. Saya akan ceritakan lebih lanjut lepas ni dan banyak perkara yang saya buat di SMK Kelebang Besar, di SMK Ghaffar Babur sebenarnya dah bermula lagi sejak Kelebang Besar, tetapi selepas saya sambung belajar master di pendidikan di UKM, saya rasa mana-mana pelajar lah, cikgu yang sambung belajar, dia akan dapat satu view yang agak berbeza. Kita akan ada satu kefahaman lain lah. Kalau sebelum tu kita mungkin tak berapa faham, menyalahkan itu ini, sistem dan sebagainya. Tetapi lepas kita dah tambah ilmu, mungkin sambung belajar, kita nampaklah salah menyalah tu tiada benda yang perfect dan kita guru, kita ni, insan kita yang insan kerdil yang seorang, diri kita ni yang perlu bergerak sebenarnya, perlu berubah. Perubahan kecil yang kita buat, insyaAllah akan memberi satu perubahan besar satu hari nanti. Bukannya hanya menyatakan itu dan ini saja tapi masih duduk di tempat yang sama, tidak. Okey, selepas tu setelah berada 7 tahun di SMK Ghaffar Babur, tengok saya tersasul Kelebang Besar lagi.
Sekolah first posting adalah sekolah yang kita sangat memorable lah untuk kita. Okey. Kemudian saya mohon lagi HLP. Alhamdulillah saya dapat HLP tahun 2024. Dan sekarang saya sedang menyambung pengajian dalam bidang PhD Pendidikan Sains di Universiti Malaya. Dan sekarang saya berada dalam SEM 3. So kita samalah, kita sama-sama pelajar sekarang ni. Okey. Dan saya telah mengajar selama 18 tahun. Dalam tempoh tersebut saya telah mohon 2 kali cuti belajar. Dan saya juga telah menjadi guru cemerlang. Okay, selepas saya habis pelajaran master di UKM, habis je belajar, saya masuk kerja, saya nak apply guru cemerlang tapi tak boleh kalau kita dah tak mengajar di sekolah selama 2 tahun, meninggalkan kelas lah kiranya. Kita kena tunggu 2 tahun lagi untuk completekan duration kita mengajar selama 2 tahun untuk dinilai untuk guru cemerlang. Jadi saya menunggu selama 2 tahun, kemudian dah layak saya apply guru cemerlang. Dan kemudian saya tak terus sambung PhD sebab saya ada seorang lagi anak kecil pada masa itu. Dan setelah saya rasa puas hati apa yang saya nak buat dengan murid saya, apa yang kita try, kita cuba buat inovasi ke, PDP ke, saya rasa okay, this is the right time. Anak saya pun dah agak besar, 6 tahun yang kecil tu, dan saya terus sambung belajar lah. Dan kalau ikut Yanti, sebenarnya umur saya ni sekarang saya dah 40-an saya sambung PhD agak lambat sebenarnya. Okay. Dan saya galakkan adik-adik lah, kalau boleh lepas degree, kalau ada peluang untuk sambung belajar, terus sambung. Mungkin kita akan sambung selepas inilah untuk hal sambung belajar ni, supaya adik-adik nampak panduan macam mana nak sambung belajar terus ke, tak ke, nak kahwin dulu ke, kan. Okay. Okey cikgu, boleh ke cikgu kongsikan laluan macam pergi ke mana, cikgu buat apa untuk sampai dapat gelaran ikon STEM itu sendiri? Okey, faham. Okay. So macam mana saya berada dalam ikon STEM? Saya telah mendapat gelaran ikon STEM pada sambutan Hari Guru Kebangsaan tahun 2020. Pada masa tu pandemik So sambutan Hari Guru kami sangat special. Dihadiri oleh berapa orang? 19 orang guru yang mendapat anugerah sahaja, bersama dengan orang-orang besar KPM lah, daripada Menteri Pendidikan sampailah ke ketua unit dan sebagainya. Okay, jadi sangat special. Memang penuh dengan prosedur COVID-19 lah pada masa tu, tapi ia satu kenangan yang manis untuk saya. Okay, perjalanan ikon STEM yang saya dapat tahun 2020, 5 tahun lepas, bukannya bermula setahun atau 2 tahun. Ianya bermula sejak awal posting lagi di SMK Kebang Besar. Dan saya sambung di SMK Lubuk Cina dan saya teruskan lagi di SMK Gafar Baba. Okey, dan kalau adik-adik tahu, sekolah-sekolah ini dia berbeza, sangat berbeza. Di SMK Kebang Besar, sekolahnya di pinggir bandar, muridnya ramai, hampir 1,000 lebih. Untuk Melaka, kalau 1,000 lebih tu kira sekolah yang penuh lah, ramai lah orang kan. Kalau kat KL dah biasa. Dan dalam kelas saya tu di SMK Kebang Besar tu, saya pernah mengajar di kelas yang akhir sekali, 18 tahun lepas masih ada streaming. Dalam satu kelas tu ada yang tak pernah baca pun. Macam ni yang saya mengajar sebetulnya ada 16 orang lah kelas yang akhir tu, yang boleh baca 2-3 orang je. Cabar nak mengajar masa tu, dah lah kena mengajar dalam bahasa Inggeris masa tu semua fully, sains, matematik dan bahasa Inggeris. Kemudian saya pindah ke SMK Lubuk Cina, sekolah di kampung, dan masih sama dalam kelas akhir yang saya pernah ajar, ada juga pelajar yang tak boleh baca, tapi lebih baik sedikit berbanding dengan SMK sebelumnya. Dan kemudian di SMK Gafar Baba, itu adalah sekolah kluster. Pelajar-pelajar yang masuk adalah pelajar-pelajar yang terpilih untuk peringkat negeri lah, untuk pada masa itu. Tapi sekarang ni dah tak ada sekolah streaming dan sebagainya. Okey. So saya telah mengajar di 3 sekolah yang berbeza latar belakang, dan kadang-kadang bila saya ceritakan kejayaan anak murid saya dan apa yang saya lakukan, ada yang mengatakan, oh Rila sekolah bagus, bolehlah. Itu yang saya dah cerita dulu. Latar belakang sekolah yang saya ajar ni sangat-sangat berbeza lah. Tapi perjuangan saya dah bermula daripada sekolah yang pertama tadi. So
apa yang saya buat ialah saya menceburkan diri dalam pertandingan robotik pada tahun 2007 awal saya posting. Pertandingan robotik tu antara pertandingan yang paling high tech lah kat situ masa tu. Okay, kita di bawah program KPM. Kita di bawah program KPM, sekolah SMK Kalimantan Besar ni telah mendapat set robotik dan kita perlu bawa murid kita. Di situ saya bermula. Sebenarnya kalau adik-adik ikut, saya ni adalah cikgu biologi. Tapi minor saya adalah teknologi maklumat. Okay. Dan saya diminta untuk bawa tim robotik dengan zero. Pada tahun masa tu kursus pelarasan, bila dia buat perluasan dia akan ada kursus untuk guru-guru yang in charge. Saya tak terlibat pun dengan kursus tu, yang pergi cikgu lain. Tapi lepas dia balik kursus tu dia kata, okey Suhana, kau bawa robotik. Apa yang adik rasa? Yang pergi kursus orang lain, tapi dia balik, Suhana kau jaga robotik. Dengan zero knowledge saya membawa ke robotik. Saya tak belajar robotik masa saya degree, masa saya sekolah. Ia satu cabaran yang besar, tapi saya ambil cabaran tersebut, saya bawa murid-murid. Okay. Dan saya ambil peluang untuk belajar dengan kawan-kawan dan sebagainya lah, dan saya ikuti kursus-kursus dan sebagainya. Anak saya ni. Makan. Okay. Dan saya ikuti kursus-kursus yang disediakan oleh KPM dan sebagainya untuk saya faham benda-benda tersebut. Dan apa yang saya dapati ialah dalam bidang STEM ni, dia terlalu cepat berkembang. Hari ni dulu ada satu set robotik saja. Sekarang ni ada berpuluh-puluh set robotik. Saya tak mampu nak faham semua set robotik. Sekejap. Tutup pintu, set panas. Saya tak dapat nak faham semua set robotik yang ada. Teknikalnya, dia punya programmingnya. Jadi apa yang saya buat ialah, saya faham dulu sedikit, basic at least. At least tahu nak buka, tahu nak gerakkan ke depan, tahu nak gerakkan ke belakang. Tahu basic, sangat basic. Dan basic ni yang kita ajar pada murid. Murid-murid sekarang adalah murid yang lahir pada zaman yang dia lahir dia dah ada komputer, mak ayah dah bagi pegang phone. Saya rasa awak pun antara generasi yang lahir-lahir dah ada phone, dah boleh bergambar, selfie dan sebagainya. Jadi bila kita ajar basic dengan mereka ni, mereka akan faham dan mereka akan pergi lebih jauh. Mereka akan jadi lebih pandai daripada saya lah sebenarnya. Okay. Yang penting kita membuka pintu, membuka ruang. Dan jika pada masa itu saya macam susahlah, tak nak buat lah, duduk diam-diam, dia tak nak masuk pertandingan, tak nak buat apa, biarkan saja, ada pertandingan saya biarkan, let go. Aku tak pandai lah nak masuk pertandingan ni, kenapa aku nak isi borang pula, nak buat budak pula. Kalau saya berfikiran macam tu, saya telah menutup pintu anak-anak ini. Okay. Dan sekarang ni zaman yang sangat maju, kita bukan saja belajar one to one dengan cikgu kita, dengan orang di hadapan kita, tetapi sebenarnya kita boleh belajar daripada banyak sumber. Yang apa yang saya buat dengan anak murid ialah saya belajar basic, saya ajar dia sedikit, kemudian kita explore sama-sama menggunakan pada masa itu kita ada YouTube lah, sekarang ni TikTok dan sebagainya dah banyak, dan sekarang lagi senang programming, kita suruh je ChatGPT buat kan. Okay. So dah banyak sangat sumber. Jadi kita sebagai guru, kita perlu ada rasa tanggungjawab. Kita lah pembuka pintu. Kita pegang kunci besar tu. Kalau kita tutup, kita tolak semua benda, tolak program, peluang yang ada untuk anak kita, kita telah menutup peluang anak murid kita untuk berkembang lah sebenarnya. Dan apa yang saya dapat daripada pengalaman selama 3 sekolah ni, ada sekolah yang pernah saya mengajar, macam sekolah yang agak sekolah kampung macam tu lah. Sebab Melaka ni pun saya mengajar pun memang saya pun memang orang kampung. Jadi bila saya masuk sekolah tu saya ada mendengar antara cikgu lah, dia kata, alah tak payah masuk benda-benda ni, budak kita mana boleh pergi jauh. Saya dengar tu saya rasa macam oh my god, kenapa macam ni? Okay, kenapa cakap macam tu dalam hati saya lah. Sebenarnya itulah antaranya, kita jangan tutup peluang anak kita, kita tak cuba. Okay, untuk masuk benda-benda pertandingan contohnya, STEM sekarang, masa saya berkembang dengan STEM, kita banyak dalam pertandingan. Sekarang ni kita kemudian kurikulum dah berubah dan sekarang ni nak berubah lagi, baru kita dah semakin fokus pada STEM. Pada awal karier saya, STEM ni banyak kita libatkan dengan aktiviti di luar kelas. Okey, jadi bila saya dengar macam tu, saya rasa oh tidak. Saya rasa saya yakin anak murid saya boleh buat walaupun macam mana latar belakang dia.
Jadi saya cuba bawa tim pasukan robotik pada masa itu dan alhamdulillah jika anda tak menang pada tahun pertama itu tidak menunjukkan anda tak bagus. Okey. Apa yang saya buat, saya masuk tahun pertama bawa tim, saya dah bawa tim sekolah tersebut dan anak murid saya nampak macam ni rupanya tahun depan dia improve. Okay. Dan akhirnya saya dapat melahirkan anak-anak murid yang daripada latar belakang kawasan kampung yang mahir sangat dengan programming dan telah berjaya mewakili negeri Melaka untuk kebangsaan. Pada masa itu hebatlah kebangsaan untuk sekolah kampung, kita dapat berturut-turut pergi ke mewakili negeri kita ke kebangsaan. Dan apa yang saya nampak ialah sebenarnya di mana pun anda berada nanti, anda akan posting, anak murid kita ni semua dia macam pasir di lautan. Okay? Pasir di lautan. Apa yang awak nampak pasir di lautan? Ada macam-macam batu dekat pasir tersebut, betul? Kita sebagai guru, fungsi kita adalah kita mengambil mutiara ataupun permata yang tersorok di pasir-pasir tersebut, kita ambil permata tersebut dan kita letak di tempat yang sepatutnya. Tempat sepatutnya permata di mana? Kita ambil, kita bersihkan, kita gilap, letak dalam bekas elok-elok untuk kita pamerkan pada orang. Betul tak? Untuk kita pakai. Itulah tugas kita. Walau macam mana latar belakang murid kita yang kita dapat, itulah tugas kita. Walaupun ada yang kata, alah budak kampung tak boleh pergi jauh. Sebenarnya dalam anak-anak kampung, ada permata-permata yang tidak digilap. Ambil, kutiplah permata ini. Okay? Ia bukan satu tugas yang mudah. Bukan tugas yang pendek. Ia perlukan pengorbanan masa. Tapi dengan strategi yang betul, insya-Allah, dengan niat yang betul, Allah akan mudahkan. Dan jangan bagi alasan dulu, cuba dulu. Faham tak? Itu yang saya nak cuba sampaikanlah pada adik-adik. Okey? Tu. Saya serahkan pada Hasti nanti. Panjang saya cerita tu dah. Okey, Yanti. Masih soalan yang sama atau nak teruskan soalan lain? Okey, cikgu. Jadilah macam cikgu ada bagi peringatan kat kami, macam perlu ada macam sebagai guru kita kena buat apa, kita tak boleh pandang rendah dengan student kita. Jadi bagi cikgu lah, apa ciri-ciri yang ada pada kita untuk orang kata untuk menjadilah macam cikgu kan jadi ikon STEM, bawa student pergi keluar, buat pertandingan. Ciri yang perlu ada pada diri guru seorang itu dan juga apa kelebihan bila kita jadi dapat gelaran tersebut. Macam itulah. Oh, okey. Terima kasih, Yanti. Okey, ciri-ciri yang perlu ada sebenarnya hampir semua cikgu lah. Cikgu kat Malaysia ni sebenarnya bagus-bagus, sangat bagus. Okey. Ciri-ciri yang perlu ada, apa yang saya cakap ni sama je macam diorang. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Okey. Biasanya nak bawa sesuatu yang baru contohnya pembaharuan lah. Contohnya sekolah tersebut tak pernah pun masuk pertandingan kebangsaan, kita nak buat satu pembaharuan. Kita nak bawa mereka ke kebangsaan. Ia memerlukan satu belanja yang besar. Bawa murid bermakna ada belanja di situ. Okay. Kemudian bagaimana saya upgrade kemudian daripada level kebangsaan, kemudian saya upgrade, saya bawa murid saya ke level antarabangsa. Okay. Saya mula bawa anak murid saya ke level antarabangsa selepas saya bercuti belajar master. Kerana pada cuti master tersebut saya terlibat dengan conference pendidikan di luar negara. Di Asia, ada yang di Europe, saya pergi dengan kawan-kawan, dengan keluarga, Korea, Jepun, memang best tak adalah cuti belajar tu berjalan je kan, tapi kita cuti belajar, kita buat master, kita join conference di luar negara. Bila saya join conference di luar negara, saya nampak rupanya bidang pendidikan kita ni boleh berkembang lagi. Saya ingat lagi, kali pertama saya pergi conference pasal STEM di Bangkok, Thailand. Saya sangat terkejut, saya melihat bagaimana Thailand membudayakan inovasi dalam PDP. Bagaimana cikgu dia bawa.
sebenarnya produk dia tak adalah produk orang kata macam canggih robotik dan sebagainya, tidak. Hanya menggunakan bahan-bahan sedia ada yang di sekeliling mereka. Ada pokok masa tu, dia ada buat pengumpulan air hujan dengan bromelite. Pokok apa yang lupa nama sebutan dia tu. Okay. Saya nampak benda tu simple je, tapi cikgu dia cekal bawa murid dia tu dengan pandai present dan sebagainya. Dan saya juga nampak bagaimana negara Indonesia pada ketika itu saya join conference di Jepun, di Tokyo. Bagaimana mereka sangat beria lah, macam bersemangat menghantar guru-guru muda. Saya rasa macam adik-adik degree dia hantar belajar pendidikan sains STEM di luar negara dan mereka join conference. Betapa yakinnya adik-adik ni membentangkan kajian mereka. Dan saya nampak aku ni dah masuk kerja dah 10 tahun, dah 8 tahun baru aku ada peluang. Tapi adik-adik ni sangat bagus lah, saya respect lah. Dan saya nampak kita sebenarnya tak boleh terlalu selesa dengan pendidikan kita. Kita perlu buat sesuatu, kita perlu bersemangat macam diorang juga. Dan daripada situ saya rasa saya perlu berubah lah. Dan perubahan tersebut bukannya saya balik, korang bawa budak pergi tandingan antarabangsa, bawa pergi. Bukan macam tu. Apa yang saya buat ialah saya mulakan dulu dengan murid saya. Saya mulakan dengan kelas saya. Okay. Jadi saya nampak peluang tersebut, nampak macam mana negara lain beria membawa anak pelajar-pelajar mereka untuk menyertakan di antarabangsa. Jadi saya cuba dengan kelas saya dululah. Dan untuk membawa satu perubahan, contohnya di sekolah tersebut tak pernah pergi antarabangsa atau mungkin pernah ada, tapi tak selalu. Tapi kita pula membawa satu perubahan, kita selalu bawa murid kita pergi antarabangsa. Ia satu pembaharuan lah di sini. Dan untuk membawa satu pembaharuan, kita perlu cekal lah sebenarnya. Tak semua orang memahami apa yang kita nampak, apa yang kita fikir dan apa yang kita cuba buat. Kerana adalah tentangan juga sebenarnya, ada juga cabarannya sebenarnya. Tapi apa yang saya fikir ialah selagi perkara ini membawa kebaikan pada anak murid saya, insya-Allah Allah mudahkan. Okay. Yang penting apabila anda berada di sekolah, anda kerja seikhlas hati, tak perlu wayang tak perlu orang kata macam ada penyetul lalu, ada guru besar lalu baru nak rajin dan sebagainya. Tak perlu wayang, kita bekerja macam biasa seikhlas hati. Pentadbir kita akan nampak kita ni sebenarnya macam mana. Okey, tak perlu nak memburukkan orang, tak perlu nak cakap pasal orang dan sebagainya. Kita bawa saja diri kita dan kita bawa juga anak murid kita. Pentadbir kita akan nampak dan akan memberikan sokongan. Apabila kita nak buat satu program besar, pembaharuan, yang sebenarnya yang penting awak perlukan sokongan daripada pentadbir, semangat yang kuat, family yang faham dengan apa yang awak nak buat, rakan-rakan sekeliling awak yang faham apa yang awak nak buat juga. Rakan-rakan ni ramai, kalau kat sekolah tu kita ramai 80 orang, 100 orang. Tak perlu semua orang nak faham. Susah nak fahamkan 100 orang tu baru awak nak mulakan. Sangat susah. Semua orang berbeza. Semua orang berlainan pemahaman, berlainan pendapat. Jadi cukuplah ada tim-tim yang faham, kawan-kawan awak yang faham dan teruskan. Dan kita kena ada networking yang baik dengan pegawai di jabatan. Kadang-kadang program ni kita perlukan kebenaran, KPM dan sebagainya. Permohonan tersebut sangatlah rigid untuk bawa anak-anak murid ke luar negara kerana tanggungjawabnya sangat besar. Jadi kita perlu ada networking dengan pegawai di PPD, di jabatan, di KPM supaya kita mudah tahulah kita punya progres borang kita macam mana, permohonan kita macam mana. Dan kalau ada masalah dengan permohonan kita, dia akan cepat bagi tahu kita supaya kita boleh perbaiki. Bukannya nak dapat kelulusan free tidak, tapi ranjau-ranjau untuk mendapat kebenaran tu banyak ranjau, banyak orang kata technical issue. So kalau kita ada kawan-kawan, sahabat ataupun orang yang kita kenal di peringkat-peringkat ini, kita akan dapat respon yang lebih cepat supaya kita akan bertindak cepat dan kita akan dapat kebenaran dengan cepatlah. Kadang-kadang tandingan-tandingan antarabangsa ni lagi sebulan nak pergi baru dah keluar iklan bukannya setengah tahun dah tahu, tidak. Surat-surat jemputan kadang 2 minggu sebelum pergi baru kita dapat. Jaranglah 2 minggu, biasanya sebulan dah. Okey. Baru kita boleh apply
kebenaran dan sebagainya. Jadi apa yang perlu ada pada kita adalah jangan mudah putus asa, teruskan membuatkan satu pembaharuan walaupun tidak mendapat sokongan orang sekeliling, tapi sekiranya anda merasa tapi sekiranya benda tu baik untuk anak murid kita teruskan, kerana insya-Allah benda yang baik Allah akan mudahkan. Dan tak perlu nak fahamkan semua orang dengan apa yang kita buat. Cukuplah untuk orang yang berkepentingan, contohnya pentadbir, untuk kita tantangan sebagainya, memberikan kelulusan, kebenaran untuk kita buat anak murid kita. Dia mereka faham cukup. Okay? Dan saya bukannya suka jenis macam bercakap-cakap untuk mereka faham. Sebenarnya daripada apa yang kita buat, prestasi anak murid kita dalam kelas, prestasi anak murid kita di luar kelas, pentadbir kita akan faham kita macam mana dan apa yang kita nak buat sebenarnya. Dan insya-Allah Allah akan mudahkanlah. Dan cari kawan-kawan yang selari dengan pemikiran kita, yang kita boleh bekerjasama. Dan jangan rasa benda ni agak sukar kita nak buat, sekarang kita manusia, kadang kita penat. Kadang-kadang dengan perjuangan kita ni, benda-benda baru kita nak buat, kita akan ada tentangan lah. Mungkin ada akan berkata lah, sekarang ni kan orang suka netizen kan, tapi bukan netizen lah. Mungkin ada yang kata, memperlekehkan dan sebagainya. Jangan rasa macam mana, jangan rasa macam tak bestnya, aku nak stop lah. Sama macam apa yang saya cakap sebelum tadi. Sekiranya kita berhenti di situ kerana ada orang tak faham, kita telah menutup peluang anak murid kita sebenarnya. Okay? So kena positif lah senang cerita, kena positif. Mungkin boleh bincang dengan kawan-kawan yang baik dengan kita, pentadbir macam mana pendapat, benda ni banyak rintangan, banyak kekangan, bolehkah saya teruskan dan sebagainya. Mungkin ada kekangan dari segi kewangan dan sebagainya, mungkin belanja nak ke sana tu terlalu besar. Mungkin kita boleh berbincang dan kita akan dapat satu peluang yang baik lah, keputusan yang baik untuk kita teruskan. Dan teruskan, jangan mudah mengalah mendengar kata-kata negatif sekali, kita dah terus stop, kerana kita akan menutup peluang yang lain. Dan tak perlu nak fahamkan semua orang untuk kita bergerak membawa murid kita ke hadapan lagi, kerana nak memahamkan semua orang, contohnya 100 orang tu mengambil masa yang lama. Biasanya saya akan teruskan, nanti mereka akan nampak jugalah sebenarnya apa. Okay, teruskan. Terima kasih Cikgu. Sangat menarik perkongsian Cikgu tadi. Saya sangat kagum mendengarnya. Apatah lagi yang bakal guru pada akan datang dalam Google Meet pada kali ini. Okay, seterusnya kita tahu menjadi seorang ikon STEM bukanlah satu perkara yang mudah. Dan sudah tentu ada cabaran yang perlu Cikgu tangani sendiri bagi merangkul gelaran ikon tersebut. Jadi persoalannya, apakah cabaran terbesar yang Cikgu pernah hadapi dalam usaha menjadi ikon STEM? Itu saja. Okey, terima kasih Putri. Okey, antara cabaran yang besar untuk jadi ikon STEM okey. Cara soalan tu macamnya saya ni aim for that title guru STEM. Okey, untuk saya personally, saya enjoy buat benda yang saya suka. Saya tak suka buat kerja rutin. Contohnya, kita tahu rutin guru apa? Kita masuk kelas, kita mengajar, kita ulang benda yang sama setiap batch, mereka SPM, kita latih. Setiap batch akan berbeza keputusannya walaupun kita mengajar dengan cara yang sama, buku yang sama, latihan yang sama, mungkin lebih kurang, tapi keputusan murid kita tu tetap berbeza. Ada batch okey, ada batch okey sangat, ada batch tiba-tiba jatuh. Benda tu rutin. Saya suka buat benda yang untuk menaikkan semangat saya, keujaan saya suka buat perkara yang luar rutin lah. Contohnya itulah join pertandingan yang contohnya saya pernah join satu pertandingan yang saya sendiri tak tahu nak guna apps tu masa pandemik. Pandemik kita tak pergi sekolah kan, kita online je. Saya tak tahu nak guna apps tu, tapi pertandingan tu pasal menggunakan app tersebut. Tinkercad, pada masa tu Tinkercad ni kita tak mahir lagi awal pandemik. Mereka bentuk 3D menggunakan Tinkercad. Saya tak mahir. Tapi ada pertandingan tu. Dan yurannya murah, RM10 seorang. Saya pun ajak kelas saya, jom masuk pertandingan ni. Cikgu tak reti. Tak apa, kita try je. Kita pun belajar dekat YouTube. Kita belajar YouTube.
basic. Lepas tu anak murid saya buat sendiri, explore sendiri dan hasilkan dan hantar. Dan alhamdulillah anak murid saya bergelar juara. Cabaran besar dia itulah. Cabaran besar dia. Dia perlukan orang kata semangat sebenarnya, keterujaan kita. Okey. Semangat. Cabaran besarnya adalah bagaimana kita grab the opportunity, kita grab peluang yang ada depan kita. Walaupun kita tak mahir dengan peluang tersebut, tapi sebenarnya pada masa tu saya nak ambil cabaran menyertai pertandingan tu untuk saya tahu macam mana nak guna tiga CAT. Kalau saya tak masuk pertandingan tu, saya tak akan cabar diri saya tak akan belajar sama dengan anak murid saya, dan saya sampai sekarang lah tak akan reti guna tiga CAT. Tapi dengan adanya pertandingan, ada ketujaan di situ, ada hadiah untuk anak murid saya, why not kita try. So kita belajar pasal tiga CAT. Dan akhirnya anak murid saya dapat tempat pertama. Banyak hadiah dia dapat. Seronok dia. Dan dia menang nombor 1, 10 orang kita orang hantar. Dia dapat nombor 1 Malaysia kiranya, sebab peringkat kebangsaan dianjurkan oleh kolej komuniti ke kolej apa, politeknik mana saya tak ingat. Dapat tempat pertama, satu kebanggaan bagi dia. Dia dah berada di tingkatan 2 masa tu, itu kali pertama dia juara pertandingan dan dia menggelar juara. Macam mana gembiranya anak murid saya tu. Itulah satu kepuasan lah. Itulah keterujaan yang saya suka. Okay, kita challenge ourselves, kita dah hantar, submit apa yang dia nak, kita buat terbaik lah. Dan kita menang. Okay. Sebenarnya tak menang pun okay, at least kita dah hantar tu, kita dapat ilmu, betul. Menang tu adalah bonus. Itu yang saya selalu cakap anak murid saya, menang tu adalah bonus. Dan sebenarnya untuk tuan-tuan adik-adik, saya sendiri, dia memang ada orang yang macam dia akan tengok, apakah ciri-ciri guru cemerlang. Kita dalam sistem kita ada guru cemerlang, ada ikon-ikon, stem ni semua dan sebagainya yang diberi. Guru cemerlang akan dapat dalam servis di mana kita dapat kenaikan gaji dan sebagainya lebih awal daripada kawan-kawan yang lain. Dan juga kita akan dinilai oleh Nazir. Okay? Nak apply guru cemerlang. Itu satu benda yang memang ada dalam sistem kita yang melibatkan sistem gaji dan sebagainya. Tetapi untuk mendapatkan ikon stem, guru berhemah, adik guru, itu adalah satu penghargaan yang diberi oleh KPM setiap tahun pada guru-guru di Malaysia semasa sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Okey. Adik-adik belum ada feel lagi sambut Hari Guru dekat sekolah kan? Okey, kat sekolah tu pun dah best. Kalau adik dapat peluang untuk sambut Hari Guru Peringkat Kebangsaan, dia sangat-sangat best. Okey. Dan pada masa itu kita pula bahkan menerima anugerah. Dia jadi satu semangat lah. Bila kita menyanyi lagu Kami Guru Malaysia dalam Dewan bersama-sama rakan guru yang lain, bersama menteri dan kita punya dan orang KPM, dia satu semangat lah sebenarnya. Yang mungkin boleh menangis bila nyanyi tu. Kat sekolah pun kalau nyanyi kadang menangis, rasa macam deep. Kat situ lagi lah, sangat memorable lah. So adik-adik buat yang terbaik lah. Okay. Okay. Dia macam ada orang dia akan tengok, apakah ciri-ciri guru cemerlang? Apakah ciri-ciri orang cikgu yang mendapat anugerah setiap tahun? Tak ada cikgu dapat anugerah setiap tahun. Anugerah untuk Hari Guru. Ada orang dia akan work for it. Okay. Macam saya ni suka buat benda baru kan. Saya tak suka buat benda rutin. Saya suka cabar diri saya. Saya punya kepuasan adalah bila saya masuk pertandingan tu, saya dapat selesaikan tugasan tu dengan baik dengan anak murid saya dan anak murid saya menang. Okay. Biasanya bila anda dah masuk beberapa tahun, anda akan dapat benda tu. Anda akan tahu apa yang kita nak untuk dapat menang tu, kita perlukan apa. Benda tu insya-Allah anda akan dapat. Dia tak akan dapat sekali masuk. Saya mula menang setelah tahun tahun ke-6. Tahun ke-4 dah mula menang. Tahun ke-6 tu dah menang aja. Okey. Bukannya tahun pertama saya masuk saya menang. Okey. Untuk bidang robotik lah. Tapi pertandingan yang lain yang senang-senang tu boleh je lah macam poster dan sebagainya tu okey je. Tapi yang macam robotik teknikal inovasi dan sebagainya. Okey. Jadi tadi nak cakap lupa dah. Jadi kepuasan kat situ. Okey. Jadi saya suka masuk benda. Akhirnya nanti bila sampai satu masa ada kawan tegur.
ada, saya pernah dipanggil oleh seorang pegawai JPN. Masa tu saya teknikal satu pertandingan. Dia panggil saya. Masa tu saya baru habis cuti belajar. Dia panggil saya. Sebab dia tengok Suhana ni daripada awal, daripada saya masuk posting dia jadi pegawai tersebut. Masa tu dia dah bersara. Saya masih lagi kat situ, dah 8 tahun, dah 10 tahun. 8 tahun saya servis, 10 tahun dah servis masa tu. Dia tengok saya masih bawa murid saya pergi robotik lagi. Dia panggil saya, Suhana, apa yang awak nak dalam kerjaya awak ni? Saya kata, saya nak jadi guru yang menarik, menarik pula. Saya nak jadi guru yang baik lah, guru yang cemerlang. You dah sebut, macam mana you nak jadi guru cemerlang? Yang saya tahu saya kena apply. Yes, apply lah, dia kata. Kenapa masih lagi benda yang sama awak buat? Okey, masa tu saya terdiam. Betul bila ada orang tegur kita, di mata dia, kita dah ada benda-benda tu. Macam saya, bukannya kita aim sangat benda tu. Tapi bila ada orang tegur, kita macam tersentak. Aku dah boleh apply lah. Okay, so kita tengok, dah cukup. So kita apply. Macam icon stamp ni, yang tu tadi untuk guru cemerlang. Untuk icon stamp ni, bila kita dah banyak terlibat, dah ada kejayaan dan sebagainya, kita di sekolah lah, saya punya pentadbir di sekolah, cadangkan, Suhana, cuba isi borang ni. Mana tahu, macam di Melaka untuk sistem anugerah, Negeri Melaka menguruskan dengan baik, semua guru berpeluang untuk isi borang. Dia tak ada engkau diisi borang, tahun ni kau menang, tidak. Di Melaka tak macam tu So semua sekolah akan beri peluang pada guru-guru dia untuk isi, kita hantar ke jabatan, PPD dulu mungkin dia akan saring, kemudian dia hantar ke jabatan akan saring dan akan hantar yang terbaik. Jadi di sekolah saya diberi peluang, Suhana isi borang ni, betul rezeki awak, saya isi dan akhirnya menanglah dengan evidence yang ada. Dan untuk kita, setelah saya menang dan saya lihat macam mana sebenarnya, bila kita dah ada di situ, kita borak-borak lah. Bila kita ada di hari anugerah tu kan, borak-borak. Dan apa yang saya boleh simpulkan ialah, untuk mendapat gelar ikon, tak kisahlah apa-apa ikon, banyak ikon-ikon yang disediakan oleh KPM, saya rasa ada 20 lebih ikon. Kita perlu ada pelibatan antarabangsa. Okay. Contohnya pelibatan KOKU lah di luar bilik darjah, pelibatan antarabangsa. Sebolehnya ada di kategori yang mungkin tak ada pun yang antarabangsa, tapi contohnya macam ikon guru bahasa Melayu, mungkin tak ada yang antarabangsa, betul? Jadi dia ada yang tertinggi lah, tapi untuk STEM ni memang antarabangsa lah. Okay? Ada pencapaian antarabangsa untuk murid kita, untuk diri kita juga. Okay? Kalau murid-murid tadi, kita akan libatkan dengan pertandingan lah. Okay? Banyak je pertandingan antarabangsa yang online, banyak je pertandingan antarabangsa yang bersemuka. Dan saya ada dua-dua lah. Kita ada yang online, kita ada yang bersemuka. Contohnya yang saya pernah bawa murid saya sendiri, kita pernah pergi ke Thailand. Ini first time saya bawa ke IPTech Bangkok tahun 2019. Saya dah nak gerak, saya tahu saya mengandung masa tu. Dengan izin suami, saya pergi mengandung 7 minggu, saya ke Thailand bersama 2 orang murid. Alhamdulillah. Sampai kat Thailand baru beritahu orang yang saya mengandung. Saya sudah doakan. Saya tak nak nanti mereka takut, mereka kacau emosi saya kan. Sebab anak murid saya dah, tiket semua dah ready, dah lagi 2 hari nak gerak macam tu. Okey, kemudian saya pernah bawa anak murid saya pergi ke, pernah menguruskan murid-murid buat program di Bandung. Kemudian kita pernah pergi ke Bali, pertandingan, saya pergi sendiri bersama murid. Kemudian kita pernah pergi ke Jepun, Tokyo pada tahun lepas. Last summer kita pergi Tokyo. Okey. Kemudian saya cuti belajar. Okey. Jadi itu untuk anak murid. Aktiviti di luar kelas. Untuk diri kita pula, takkanlah pertandingan-pertandingan tersebut sahaja. Kita perlu ada juga yang tugas hakiki kita. Tugas hakiki kita adalah mengajar, kan? Bila kita mengajar, kita mestilah ada inovasi dalam pengajaran, PDP. Dan ada inovasi, saya membantu murid saya ketika mereka pandemik, kayaknya masa tahun 2020. 17 bulan 3 tahun 2020, mula diumumkan tak boleh pergi sekolah dan sebagainya. Pada minggu itu, saya telah mulakan kelas online saya sebenarnya. Belum mula PDPR. PDPR bermula dalam 3-4 bulan selepas itu. Dan mula PDPR tu saya dah stres.
sebab dah ada jadual dan sebagainya terlalu pack kan. Masa saya mula-mula buat sendiri tu memang saya rasa saya nak buat sebab saya rasa anak murid aku duduk rumah je. Jadi saya pun buat kelas online. Satu kelas saya buat seminggu sejam. Masa tu online tak buat lagi kan. Jadi macam saya boleh guna bila masa. Nak anak murid saya belajar, saya nak anak murid saya buat PBD. Untuk bagi dia markah, saya beri mereka projek PBL. Okay, sebab saya nak bagikan mereka TP6. Jadi saya buat PBL. Tapi masa tu saya tak ada dekat sekolah. Murid kita tak pergi sekolah. Jadi saya gunakan teknologi. Pada masa itu saya menggunakan Wakalit. Dan saya rancanglah macam mana pengajaran saya menggunakan 5E. Tahu 5E? Model 5E, model pengajaran 5E. 5E ni adalah salah satu model pengajaran secara inquiry. Okay. Kemudian pada fasa elaboration, saya meminta murid saya membuat projek. Dengan projek tersebut, dia akan mencapai TP6 dalam PBD. Dan projek ini akan dibentangkan, dipamerkan. Mereka akan buat di Canva. Ada yang ada video, ada yang ada poster, macam-macam lah. Sebab 2 tahun tu memang kita orang buat benda ni. So banyak jenis lah ada. Ada kajian case dan mereka letak di Canva, Canva yang interaktif, kita boleh klik keluar video dan sebagainya dan kemudian letak di Wakalit. Dan benda ini boleh diakses oleh rakan-rakan sekelas. Dalam kelas kita tu ada yang kita kan sebenarnya dalam satu kelas tu dia akan membentuk satu loceng kecerdasan. Sebenarnya berat badan kita. Kalau kita mengambil berat badan satu seorang dalam kelas, dia akan membentuk loceng. Kan? Yang kurus sangat tu sikit, yang sederhana berat tu ramai loceng, bell shape, bell curve, dan yang obese tu akan jadi sedikit. So dia akan membentuk loceng. Yang kurus sangat sikit, yang ideal, yang pertengahan tu ramai, akhirnya yang obese tu sedikit. Bell curve kan. Sama juga dengan kita punya IQ, kita punya kepandaian. Okay, jadi menyedari hal ini, teori Gardner, kecerdasan berbeza, saya pairingkan anak murid saya ni bila buat projek tak boleh seorang-seorang. At least saya buat 3 orang. Saya pairingkan mereka dengan pelajar yang saya rasa boleh saling membantu. Mereka akan belajar secara konstruktivism sosial. Tengah buat kajian kan, jadi teori ni memang kat kepala. Okay. Dan bila ada kumpulan yang dah siap, kumpulan yang mungkin tak gerak lagi penuh dengan alasan, okay, dia akan melihat hasil kerja kawan dia tu. Dia akan tiru, dia akan follow. Tapi bukan tiru habis dia akan tengok macam mana kawan dia buat dan dia akan belajar dan dia akan buat juga untuk projek dia sendiri. Sebab projek berbeza. Okay. Dengan cara ini saya boleh membantu murid saya yang layak dapat TP6 akan dapat TP6. Okay. Dengan projek tersebut. Dan projek ni saya bukan saja berhenti di situ. Bila ketua panitia dah nampak saya buat benda ni, kita diminta untuk buat sharing di PPD, kemudian saya masuk pertandingan peringkat negeri, kemudian dah menang tu negeri bawa ke kebangsaan, dan saya juga join webinar-webinar perkongsian ilmu amalan terbaik, dan saya buat kajian tindakan. Saya nak benda ni orang lain pun dapat kebaikan dia. Saya buat kajian tindakan dan saya bentang, dan bentang tu bukan bentang di daerah, bentang di jabatan, kajian tindakan ada juga yang webinar conference peringkat kebangsaan dan juga conference peringkat antarabangsa. Saya join. Ada juga yang sebabkan antarabangsa pada masa tu tak boleh ke sana, so saya join yang online lah, yang diadakan di Korea. Saya buka poster. Adalah beberapa yang saya pernah join masa saya master, saya join balik conference diorang tu. Dan itulah saya punya, orang kata, hasil kerja buat saya lah yang saya senaraikan dalam borang permohonan ikon STEM tersebut. So mesti seimbang. Mesti ada pencapaian murid, mesti ada juga pencapaian kita sendiri. Dan biasanya inovasi PDP lah, kajian tindakan. Okay. Inovasi yang kita buat dalam kelas, sekiranya kita tak bentangkan, kita tak hasilkan dalam kajian tindakan, dia akan stop di situ saja. Tanamkan dalam hati
niatkan dalam hati, kita menulis, kita membuat perkongsian untuk lebih ramai orang yang baca, lebih ramai orang yang dapat kebaikannya. Faham? Tak semestinya anda perlu rasa macam idea tu bagus betul baru awak share. Tidak. Saya pada mulanya berfikir macam tu. Saya ada satu, saya rasa ramai kawan-kawan saya pun. Alas, idea aku ni biasa je. Macam tak nak lah present. Sebenarnya tidak. Ilmu tu sangat luas. Kadang-kadang benda kita rasa biasa. So mungkin kelilingan kita orang yang mahir bahagian tersebut. Tapi adalah luar biasa bagi orang lain yang mungkin tak pernah dengar. Walaupun anda buat mungkin inovasi menggunakan Microsoft Word. Benda yang semua orang ada, Microsoft Word sekarang kan. Tapi dengan teknik anda boleh membantu ramai orang, ramai murid lagi. Lagi-lagi masa itu ketika pandemik. Jadi first sharing saya buat, saya ingat lagi di bawah PGSM, Persatuan Guru STEM. Saya buat sharing macam ni waktu malam, masa pandemik. Saya rasa yang join 17 orang je pada masa saya, masa live. Tapi lepas tu just tersimpan rakaman tu, ramailah lepas tu tengok. Itulah saya kata, itulah detik saya buka pintu untuk diri saya sebenarnya. Untuk saya sharing dengan orang lebih ramai. Niat saya pada ketika itu adalah biarlah kawan-kawan ni dengar sharing kita. Kalau dia dah buat itu lebih baik, dia akan dapat inspirasi. Kalau yang tak nampak cara lagi, cara saya pada masa itu saya rasa simple je. Macam alah benda ni orang pun dah buat. Macam tu lah. Ada nama itu imposter syndrome. Kita rasa macam alah ni pun nak present nanti orang kutuk kata benda ni biasa je. Sebenarnya tidak. Di situ saya belajar. Sebenarnya apa saja yang kita ada, yang kita buat, kalau kita share dengan orang, sebenarnya ada je orang yang belum pernah dengar dan sebagainya. So jangan rasa imposter syndrome tu tak bagus. Imposter syndrome adik boleh search. Cuba tangani imposter syndrome. Tanamkan niat yang betul. Sharing adalah untuk kita, bukan nak tunjuk kita bagus, kita baik, I'm the best, tapi adalah untuk kita sharing apa amalan baik kita. Kalau orang amalkan, kita akan dapat pahala. Kalau mungkin guru-guru anak, pada masa itu salah satu niat saya ialah mungkin guru-guru anak saya mendengar dia dan dia akan buat dalam kelas yang anak saya juga belajar. Okay. Salah satu yang saya jaga adalah kita sama-sama guru. Apa yang guru anak kita buat, kita tak perlu tegur secara macam cikgu tak buat ni lah, cikgu kena buat PBL untuk anak saya. Tak perlu. Saya bukan dia macam tu. Saya selalu misi cikgu kita bukan macam tu. Apa kita buat ialah kita buat sharing dan sebagainya. Dan saya nampak guru-guru untuk anak-anak saya mereka pun develop. Kalau kita tahu anak kita belajar apa kan, apa yang cikgu dia buat, apa yang kerja dia buat balik. Dulu dah tak ada PBL, tak ada projek. Sekarang ni mereka dah buat projek dan skor rendah. Projek mereka lebih baik. Mereka dah buat macam hari jualan dan sebagainya. Murid kita dah bercakap, anak saya dah bercakap, dah menjual, dah buat produk. Jadi saya rasa benda itu lebih menyenangkan. Win-to-win situation. Saya rasa seronok lah pada masa itu. Benda ni tak dapat dalam sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun lah sebenarnya. Untuk kita membina profesionalisme, untuk kita nampak kesan pada sharing-sharing kita. Mungkin bukan pasal sharing saya pun, tapi mungkin sharing orang lain. Tapi kita sama-sama cikgu, kita jagalah benda tu. Kadang baik untuk kita, mungkin pada masa tu dia rasa benda tak tersesuai untuk dia, untuk anak murid dia. Okay? Faham satu macam mana kita nak jaga kita punya networking ataupun kita punya relation lah dengan rakan-rakan yang sama guru. Tunjukkan contoh yang baik lah sebenarnya. Tunjukkan contoh yang baik. Okay. Jadi apa yang saya buat tu lah. Saya bukannya aim nak ni, saya aim, tapi apa yang saya buat tu, aku dah sedar, dah cukup untuk saya apply ni. Tak pun ada orang kata, isilah awak boleh apply. Sebenarnya tak bagus tau, tak tahulah bagus ke tidak, tapi itu cara saya. Tapi ada orang memang dia sangat strategize, biasanya orang lelaki saya tengok, kawan yang lelaki. Okay, untuk jadi ikon ni aku kena dengan dia Sona. Sebab saya pernah ditanya oleh kawan lelaki lah, apa yang kau buat Sona, kau jadi ikon ni? Dan saya tengok dia work for it. Saya jadi guru cemerlang. Ada kawan tanya, Kak, macam mana jadi guru cemerlang? Nanti borang dengan Kak. Saya pun share borang saya. Lepas tu saya tengok dia join apa benda yang dia tak ada lagi supaya apa yang dia tulis tu, apa yang saya tulis dalam borang saya, dia pun ada. Dan dia berjaya dan jadi guru cemerlang. Ada orang macam tu. So dia tengok cara awak. Yang penting untuk saya, I just enjoy what I'm doing. Dan saya suka bawa murid saya ke hadapan. Sekarang itu satu kepuasan untuk saya. Saya tak suka buat benda yang sama.
Saya suka mencabar diri untuk buat satu benda yang baru sebab saya nak belajar ilmu baru. Kerana ilmu STEM ni, teknologi sentiasa berkembang. Kalau saya tak nak berubah, saya masih di tapak yang sama. Tapi jika saya ni tak pandai sangat. Saya ni tak adalah orang kata macam pandai sangat teknikal, robotik dan sebagainya. Tapi saya cuba buka pintu, belajar benda basic. Anak murid kita yang akan explore dan dia akan jadi lebih mahir dan saya akan belajar dengan dia lepas tu. Dalam masa yang sama saya boleh belajar, oh robot ni macam ni, oh benda ni macam ni, oh inovasi ni macam ni. Saya akan dapat ilmu tersebut juga. Itu cara saya lah. Okay. Wah, perkongsian cikgu sangat membuka mata kita semua. Cikgu bukan sahaja berkongsikan cabaran, malah semangat cikgu sendiri. Mungkin ramai daripada bakal pendidik yang nampak ikon STEM tu hanyalah sekadar gelaran. Namun Cikgu Suhana sendiri telah menunjukkan sisi sebenar cikgu, bagaimana perjalanan yang penuh dengan cabaran dan usaha bagi mencapai gelaran tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa perjalanan Cikgu Suhana ni bukan untuk mencapai puncak yang tinggi, tidaklah begitu mudah dan memerlukan pengorbanan yang agak besar. Sebelum kita akhiri sesi wawancara kita pada hari ini, saya nak tanya lagi satu soalan daripada grup kami, paling last. Apakah pesanan Cikgu Suhana untuk guru-guru baharu, iaitu kami, bakal pendidik, dan apa tips persediaan untuk kami sendiri untuk menjadi ikon STEM seperti Cikgu? Okey, kita dah pun berada di akhir ni. Tak tahulah saya bimbing apa sejam ni kan. Okey. Pesanan saya ialah be professional and enjoy your journey as a teacher. Bidang kita ni, pendidikan ni adalah bidang yang profesional. Kalau ikut kumpulan kerjaya kita berada dalam bidang profesional dalam pendidikan di Malaysia. Okey. Jadi kita dah berada di bidang profesional, kita janganlah downgradekan bidang tersebut. Kita dah profesional. Kita perlu bertindak seperti seorang profesional lah. Dan salah satu benda yang mungkin boleh menambah semangat ataupun recharge your energy as teacher, mungkin dah 5 tahun mengajar, 2 tahun mengajar, mungkin anda ada rasa macam ini je ke macam apa benda ni, apa aku buat ni, macam bosan mungkin. Ya tengok orang lah, ada orang dia macam saya sebab bosan apa yang saya buat ialah kita keluar dari kelompok kita. Okay, salah satunya adalah yang paling mudah dalam kerjaya, join conference. Okay. Buat inovasi, kemudian hasilkan kajian tindakan, kemudian anda ada peluang untuk bentang. Saya suka join conference sebagai pembentang. Masa saya belajar master, pensyarah saya, SB saya, Dr. Zanatun, dah bersara dah dia berkata, Suhana jom pergi conference. Tapi jangan jadi peserta, kena jadi pembentang, kena buat paper. Okay, so benda tu dah tertanam dalam hati lah, dalam jiwa lah. Jadi kalau nak pergi conference, dalam ataupun luar negara, saya kena bentang paper. Nak bentang paper takkan nak IDO je kan, nak cakap apa kat paper kan. So kenalah ada benda amalan baik yang kita buat. Okay, amalan baik yang kita buat untuk kita share dalam kajian tindakan dan kita bentang. Dan mungkin boleh mulakan dengan join conference di dalam negara. Biasanya KPM ada yang percuma, ada yang bayar, IPG, banyak sekali yang buat. Okay, kita boleh join. Once you dah join, you dah ada dalam group WhatsApp dan sebagainya, anda akan dapat iklan lagi banyak. Saya selalu dapat soalan ni, macam mana cikgu tahu conference ni, tandingan ni. Sebenarnya once you join tandingan atau conference dan ada satu group, banyak iklan akan masuk dalam tu. Kat situ kita tahu. Dan kalau ada peluang, pergilah luar negara. Okay, kat situ anda akan nampak view yang lebih besar, guru-guru dari luar negara. Saya ingat lagi tahun 2015 saya pergi conference tentang pendidikan sains di Tokyo bersama pensyarah saya, senior saya dan juga suami saya menemani. Ketika itu saya berlepas saja bersalin. Dalam dewan tu kita cakap pasal STEM 2015, bayangkan 2016 di Malaysia STEM, robotik apa semua belum dah ada, tapi yang STEM ni belum kurikulum yang baru, kemudian baru kita fokus pada STEM, lebih fokus pada STEM. Jadi saya ingat lagi seorang cikgu ataupun siapa daripada US, dia buat perkongsian. Dia menceritakan sebenarnya di negara dia nak buat STEM pun agak susah, mendapat banyak tentangan.
cikgu-cikgu tak faham, dia punya macam kerajaan ke apa tah, pihak lupa tak term apa, okey, mendapat macam susah lah, institusi tak mendapat sokongan peringkat lebih tinggi pada ketika itu. Pada masa itu saya terdetik, diorang masa tu Malaysia kita sibuk pasal kebat murid kita tak kebat, teams kita sangat jatuh, kebat kita rendah, macam-macam dah buat. Belum cerita pasal STEM sangat lagi. Okey, pada masa tu US dah bentang pasal tu lah. So macam, diorang buat benda ni pun ada masalah. Tak semestinya kita nampak bagus-bagus tu tak ada masalah di belakangnya, ada je masalah. Kemudian saya bila habis conference tu, kita makan-makan, waktu lunch saya borak dengan seorang guru daripada Norway ke mana tak ingat saya, lupa negara apa. Okey, dia pun cakap dia di sekolah dia mengajar banyak subjek. Macam di Malaysia, kita kadang option sains tapi kita kena ajar geografi, kita kena ajar bahasa Inggeris, matematik. Cikgu tu kata, kami kena mengajar beberapa subjek. Dia agak stres lah sebab kurang guru dan sebagainya. Jadi, sama je sebenarnya. Kita dengan dia pun ada masalah juga. So, saya dapat satu conclusion. Macam mana kita sebenarnya sebagai guru, kita yang perlu bagaimana kita reaksi terhadap masalah yang kita hadapi. Sebenarnya bukan kita je yang terpaling hadapi masalah. Satu dunia, cikgu-cikgu, kita semua ada masalah kita. Kita tahu murid kita macam mana, kita tahu masalah murid kita macam mana. Takkanlah tak ada satu kelas tu tak ada masalah, so akan ada masalah. Macam mana kita react terhadap masalah tersebut yang utamalah, yang penting. Sebab tu saya suka pergi conference. Saya akan dapat satu semangat, saya akan refresh energy, saya akan dapat dengar pengalaman kawan-kawan daripada negara lain. Mungkin negara kita pun ada cikgu-cikgu dari mungkin dari Sarawak join, dapat tahu pasal Sarawak macam mana dan sebagainya. Dan kemudian kita dapat lihatlah macam mana negara lain, negara Asia kita yang strategi diorang. Macam saya pujilah negara Indonesia sebab dia ramai, negara dia besar. Conference ni biasa dia akan hantar tim yang besar. Ada yang dia sponsor dan sebagainya. Dia cari dana. Pertandingan antarabangsa. Pernah satu pertandingan Malaysia ni berapa orang, berapa tim saja. Indonesia hantar berbas-bas. Sedangkan negara-negara miskin, mereka ada strategi. Strategi mereka ialah mereka buat pertandingan di negara mereka. Yuran dia mahal kalau pertandingan inovasi antarabangsa di Indonesia 1,5 satu tim. Lebih kurang dia akan buat di tempat-tempat yang best macam di Bali dan sebagainya. So orang akan datang bayar yuran. Duit-duit yuran ni mereka di bawah satuan. Kemudian mereka akan taja sekolah-sekolah mereka yang bagus, mereka akan taja pergi pertandingan di lebih jauh di Romania, di Turki dan sebagainya. Itu strategi mereka. Dan saya sedih pada masa itu kita di Malaysia ada satu isu adalah yang menyalahkanlah macam isu macam kata pertandingan luar negara ni beli anugerah dan sebagainya. Pada masa itu saya sedih lah sebab saya antara guru yang bawa murid pergi ke luar negara. Saya kagum dengan usaha-usaha negara yang lebih miskin daripada kita membuat program, mengumpul duit dan sebagainya. Tapi kita di Malaysia, kita masih macam salah menyalah. Macam kata, pertandingan tu semua anugerah beli beli sebab yuran dia mahal. Okey. Memang sedihlah saya dengar. Saya tak nak komen lebih lah benda ni sebab benda-benda tu pun ada kawan-kawan yang cakap di media sosial. Sedih. Kenapa kita perlu bertelagah macam ni? Sedangkan negara luar tu bersatu hati. Negara miskin, mereka buat program, mereka cari dana, mereka hantar lebih ramai daripada kita. Dan tak tahulah, mereka tak ada isu kata anugerah beli dan sebagainya. Tidak. Pada masa sedih. Kerana bila kita ada satu benda yang macam tu, kita akan tutup. Cikgu-cikgu yang baru nak hantar anak murid dia join pertandingan luar negara akan rasa takut. Rupanya pertandingan ni tipu. Bayaran tu memang confirm menang akan dapat anugerah. Sebenarnya pertandingan inovasi, kalau kita join, insya-Allah akan dapat tempat gold, silver ataupun bronze kan? 3 kan? Akan ada anugerah tersebut. Dan tak semua, dan ada je tim yang tak dapat langsung apa-apa sebab dia punya produk terlalu orang kata melepaskan batu di tangga dan hakim-hakimnya adalah pensyarah-pensyarah, profesor-profesor bidang engineering dan sebagainya. Dan tak semudah itu jadi saya rasa macam sedihlah kenapa macam ni bertelagah. Kita yang pernah berada di pertandingan tersebut tak rasa pun benda tu berlaku. Okey. Jadi itulah be professional, enjoy your journey. Memang ada banyak rintangan, just enjoy, cari kawan-kawan yang best, yang sefahaman dan
buat benda baru, awak akan rasa teruja. Cuba buat satu benda yang baru, awak akan rasa teruja. Dan jaga diri, orang kata bila kita buat sesuatu yang baru, melatih budak, buat preparation inovasi, bukannya habis sekolah pukul 2 terus start enjin kereta terus balik. Tidak. Latihan dilakukan selepas waktu sekolah. Jadi saya akan buat latihan pukul 2, pukul 3 mungkin sampai pukul 4. 4.30, nak pertandingan mungkin sampai pukul 6. Bukannya hari-hari, berfokus. Kalau ada pertandingan dalam bulan 6, bulan 4 ke bulan 5 ke kita dah mula. Tengoklah pertandingan apa. Jadi kena ada strategi, pastikan jaga PDP kita, itulah core utama kita. RPH buat setiap hari, buat hantar RPH kena jaga. Saya bila dah jadi guru cemerlang, kawan rakan guru cemerlang Jusasi memang ingatkan cikgu cemerlang jaga RPH buat setiap hari. Itu adalah kita, itu adalah hakiki kita. Okey, saya tahu kadang-kadang kita sibuk di sekolah kerana kita ada benda yang kita akan ni. Tapi jaga RPH awak, jaga masa kontak awak dengan murid dalam kelas. Kalau awak sibuk contohnya ada pertandingan dan sebagainya, dan cuba ganti kelas tersebut. Okey, itu yang saya buatlah penat sebenarnya. Jaga kesihatan juga. Jangan macam nampak terlalu beria. Kalau anda terlalu beria pada satu masa yang singkat, anda akan penat. Jadi just enjoy the journey. Ada kawan lagi baik dengan kawan, tak rasa seorang-seorang. Jaga kesihatan, jaga masa dengan keluarga juga. Saya ada anak 5 orang, ada suami, ada mak, jaga mak umur 80 tahun. Minta doa mereka. Kalau ada masalah kita stres, cerita dengan diorang akan beri semangat jugalah. Anak-anak juga. Dan minta mereka doakan. Saya rasa itulah antara last word. Sebenarnya banyak nak mengambil ni tapi macam saya tekan nak cerita, tapi cukuplah tu. Okay. Terima kasih cikgu atas wawancara kita, atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga pengalaman dan pandangan cikgu dapat memberi inspirasi kepada para pendidik dan bakal pendidik di luar sana. So, sebelum kita menamatkan sesi wawancara kita pada hari ini, kita buka untuk sesi soal jawab. Siapa nak tanya dengan Cikgu Suhana boleh angkat tangan. Dan open mic. Okey, Aiman. Boleh teruskan. Assalamualaikum Cikgu. Boleh tak Cikgu share sikit siapa atau apa sumber inspirasi utama Cikgu sepanjang Cikgu mengorak langkah sampai capai tahap ini? Okey, terima kasih Aiman. Aiman cikgu apa ni? Bakal cikgu apa? Saya cikgu sains. Cikgu sains. Okey. Antara inspirasi saya adalah yang utama sekali adalah kedua ibu bapa saya lah. Kedua ibu bapa saya adalah guru. Sejak kecil saya nak bongsu daripada 4 orang adik-beradik, selalulah ikut ayah masa kecil-kecil. Saya terinspirasi tengok ayah saya pergi mana je, ada dia anak murid dia. Pergi pasar malam dapat roti john free anak murid. Pergi kedai ni anak murid, pergi tu anak murid. Kena saman dengan polis, cikgu, tak apalah cikgu. Macam tu kan. Dulu-dululah masa saya kecil. Okey, jadi macam bestnya cikgu. Masa tu umur saya 5-6 tahun. Saya dah nampak benda tu ikut ayah kan. Jadi saya rasa sejak tu saya tanamkan dia nak jadi cikgu. Tapi saya nak jadi cikgu yang lebih baik dari mak dan ayah saya. Ayah saya jadi cikgu dengan sijil sahaja. Gaji rendah dulu ada sijil kan. Gaji cikgu dulu rendah. Sekarang gaji cikgu tak rendah sangat kawan-kawan, adik-adik. Gaji cikgu kita ni tak tahulah valid lagi tak benda ni. Tapi masa saya master dulu memang ada pegawai yang cakap gaji kita adalah kedua tertinggi di Asia Tenggara selepas Singapura. Okey. Singapura gaji tinggi tapi kos hidup tinggi kita gaji okey, kos hidup kita masih okey lah, boleh lah. Lately ni macam canak sikit kan. Tapi masih antara yang tinggi lah di Asia Tenggara. Okey. Jadi ayah saya sijil, mak saya pun macam gunakan SPM. Macam mana tak? Mereka tak ada degree, mereka tak ada diploma. Mak saya kan dah 80 tahun, dah lama lah dia jadi cikgu kan. Jadi saya berhasrat nak jadi lebih baik dengan mak saya. So mak dan ayah. Jadi ada degree, ada master dan sekarang ni buat PhD lah. Arwah ayah pun nak saya sambung belajar lebih tinggi. Dan bila saya dapat anugerah-anugerah ini, sebenarnya saya inspirasi daripada mereka juga. Saya lihat macam mana masa saya kecil mak saya buat kelas tambahan kat rumah untuk anak murid. Kita sekolah kampung, kita orang kampung kan.
So buat kat rumah, mak saya pergi pagi-pagi mengajar, dan even itu inspirasi yang saya dapat dari kecil. Dan seterusnya saya belajar di sekolah SK Sungai Buloh. Saya nampak cikgu kita mengajar macam mana sekolah kampung. Cikgu sangat rapat dengan keluarga, dengan murid dan orang kampung. Kemudian saya sambung belajar di Sekolah Sains Kota Tinggi, Sakti. Ada tak sini adik-adik pada Sakti? Dan guru-guru di Sakti, mungkin masa tu kita dah remaja, daripada Form 1 sampai Form 5. Saya memang aktif juga dalam KOKU. Dan saya nampak macam mana cikgu kita bawa murid kita ni. Bawa saya. Dakian kawat pukul 2 pagi, pukul 11 malam, camping di kawasan balak yang tak ada toilet. Sebenarnya benda tu susah saya nak hadapi pada masa tu. Tapi sebenarnya dia membina skill dalam diri saya. Okay. Dan cikgu kita boleh je tak buat camping susah-susah, duduk je buat camping yang wajib je. Tapi masa tu kerap sangat camping, kerap sangat latihan kawat. Boleh je cikgu saya tu duduk je. Tapi rupanya bila saya follow aktiviti-aktiviti luar ni, dia membina sesuatu, soft skill dalam diri saya. Jadi saya teruskan di universiti, saya banyak join program-program luar, daki gunung dan sebagainya, memang untuk membina soft skill, lanjutan daripada apa yang saya dapat di sekolah. Dan guru-guru saya di Sakti antara insan yang banyak menginspirasi pada saya, bekerja tanpa orang kata berkira masa lah. Kalau cikgu di SPP, kita memang tahu siang malam dengan murid. Okay. Dan sebenarnya pahala mereka besar. Okay. Jadi itu antara inspirasi saya. Dan setiap kali saya menang anugerah ke apa sebagainya, insyaAllah guru-guru ni antara yang saya hubungi. Dan saya juga menerima, kita kontak dekat Facebook dan mereka akan mengucapkan tahniah lah. Dan saya rasa itu satu kebanggaan juga untuk ibu bapa saya dan juga untuk guru-guru yang pernah saya ajar di sekolah di tadika, sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Kerana kita guru, kita akan melihat guru-guru yang kita pernah hadapi, kita pernah jumpa masa kita belajar. Dan alhamdulillah guru-guru yang saya jumpa semuanya antara orang yang kuat bekerja, tapi masih orang kata tak adalah macam burn out sangat bekerja tapi hidup lifestyle mereka seimbang. Dan saya lihat juga cikgu yang ada, cikgu yang masa kita baru masuk kerja, cikgu yang saya rasa nampak sibuk dan sebagainya, anak-anak mereka juga berjaya. So rezeki anak kita tu di tangan Tuhan. Saya cuba buat yang terbaik dan anak-anak saya pun sedang membesar sekarang ni dari sekolah menengah dan sebagainya. Dan itu juga saya harapkanlah semoga Allah juga memelihara dan beri rezeki yang baik untuk anak-anak saya juga. Terima kasih cikgu atas jawapan berkontribusi. Okey, Man. Okay, seterusnya mari kita sama-sama mengambil gambar sebagai kenangan. Saya serahkan pada media yang bertugas dan siapa yang boleh open kamera boleh open. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih dulu boleh? Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih pada Dr. Anis, kepada Nani, kepada panel-panel kita pada hari ini, kepada adik-adik pendengar. Saya ingin mohon maaf atas kesalahan, kesilapan yang berlaku sepanjang perkongsian saya ini. Saya ni kalau cakap yang macam beria kan, kadang ada orang tak selesa. Okey, saya mohon maaf ini adalah diri saya, kelemahan saya sendiri, dan jika salah cakap saya mohon ampun. Dan mungkin ada contoh-contoh yang berkaitan dengan insan-insan tertentu sebenarnya bukan ditujukan pada sesiapa pun. Ia adalah untuk menceritakan perjalanan saya kerana kita hidup dengan orang sekeliling kan. Okey, saya mohon maaf atas segala kesilapan saya. Terima kasih atas jemputan dan saya doakan anda semua menjadi cikgu yang berjaya, bakal menjadi guru-guru kepada anak saya, mungkin menjadi guru kepada cucu saya nanti. Jadilah cikgu yang baik. Terapkanlah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kami nanti, insya-Allah. Dan sama-sama kita perjuangkan bidang pendidikan kita, naikkan martabat kita. Okey, terima kasih. Okey, itu saja. Boleh gambarlah. Okey, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okay, saya lagi. 1, 2, 3. Boleh ke kamera? Okay, saya lagi. Maaf semua. 1, 2,
Okey. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Okey, adik-adik jadi- yang bagi ucapan kat mesej. Saya keluar Okey, dulu ya. jadi- Assalamualaikum. Okay, jadi sebelum kita tamat, kita bagi pantun sikit dekat cikgu. Ilmu dicari tak kira masa, jadi bekalan sepanjang hayat. Terima kasih cikgu atas perkongsian berharga. Moga jadi inspirasi menebar manfaat. Okay, jadi dengan itu, berakhirlah wawancara kita pada hari ini. Kita tutup sesi wawancara kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mana yang baik semuanya datang daripada Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri kami sendiri. Kami mohon maaf jika ada kekilafan sepanjang sesi wawancara ini berlangsung. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kepada para peserta untuk menindakkan QR code yang disediakan. Korang mana yang join tu thank you tau. Nanti kami support pula.